Ibadah puasa merupakan fardu ain dan maksud puasa dari segi syarak ialah menahan diri. Dari segi istilah pula ialah puasa bermaksud menahan diri pada waktu siang daripada melakukan perkara-perkara tertentu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa juga boleh difahami sebagai mencegah diri daripada memenuhi dan melayan tuntutan syahwat perut, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan pada waktu yang tertentu, iaitu dari fajar hingga terbenam matahari. Puasa Ramadan adalah satu kefarduan kepada setiap mukallaf sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Quran melalui ayat 83 surah Al-Baqarah. Namun demikian, terdapat segolongan mereka yang diberikan kelonggaran hukum iaitu rukhsah dalam melaksanakan kewajipan ini. Antara mereka yang beri kelonggaran itu ialah orang sakit dan musafir. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Maksud sakit dalam ayat tersebut bukanlah semata-mata sakit, tetapi sakit yang mendatangkan masyakah, iaitu kepayahan melebihi kadar biasa atau mendatangkan kemudaratan kepada pelakunya jika ibadah tersebut terus dilaksanakan. Para ulama telah membahagikan sakit yang dibolehkan untuk tidak berpuasa kepada dua bentuk. Yang pertama ialah sakit yang tidak boleh dirawat dan tiada harapan untuk sembuh. Yang kedua pula sakit yang boleh dirawat dan ada harapan untuk sembuh. Sakit dari jenis ini terbahagi kepada beberapa kategori. Seperti yang pertama, sakit yang ringan dan tidak menghalang ibadat puasa seperti pening yang ringan atau luka di jari. Dua, sakit yang kuat dan tidak memungkinkan pelaksanaan ibadat puasa pada adanya. Yang ketiga, sakit yang pertengahan antara dua kategori sakit atas, di mana seseorang itu merasa zan, iaitu sangkaan berasas. Dengan melaksanakan ibadat puasa akan menambahkan kesakitan atau melambatkan proses penyembuhan. Dan yang keempat, mereka yang sihat namun khawatir dengan sebab berpuasa akan menyebabkan ia sakit atau berlaku kemudaratan kepada dirinya. Objektif bagi tajuk kami ini ialah memberikan penjelasan kepada umat Islam berkaitan isu kewajipan ibadah puasa bagi pesakit COVID-19. Selain itu, menjelaskan prosedur pelaksanaan puasa bagi memudahkan pesakit COVID-19 menunaikan ibadah puasa. Akhir sekali, menghuraikan kesan pelaksanaan ibadah puasa bagi pesakit COVID-19. Permasalahan berkaitan ibadah puasa bagi pesakit COVID-19. Sesetengah pihak memandang remeh terhadap pelaksanaan ibadah puasa yang menganggap penyakit ini dikategorikan penyakit kronik sehingga tidak perlu berpuasa. Permasalahan ini timbul kerana terdapat rukhsah bagi pesakit COVID-19 yang berada di tahap 2 sehingga 5, iaitu kritikal yang dibenarkan untuk tidak berpuasa. Hal ini kerana terdapat sesetengah pesakit COVID-19 juga perlu qada puasa yang perlu diganti semula selepas puasa Ramadan atau membayar fidyah bagi yang tidak berkemampuan untuk berpuasa. Jadi, isu ini perlu dibahaskan untuk meleraikan keraguan semua pihak terhadap ibadah puasa ini. Ada sesetengah golongan yang diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa. Antara orang yang diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa ialah seperti orang yang sakit dan bermusafir. Berdasarkan pembahagian ini, sakit COVID-19 boleh dibahagikan mengikut kategori berikut. Puasa bagi mereka yang dikuarantin. Yang pertama, jika tiada sebarang tanda-tanda gejala COVID-19, wajib meneruskan puasa seperti biasa kerana kewajipan puasa tidak akan gugur dengan semata-mata seseorang itu dijangkiti COVID. Yang kedua, jika lahir tanda-tanda yang tidak pasti seperti batuk, demam dan sebagainya, seseorang itu dibenarkan untuk berbuka puasa bagi mengelakkan penyakit. Yang ketiga, melaksanakan puasa mengikut kemampuan masing-masing. Yang keempat, dibolehkan berbuka jika tidak mampu meneruskan puasa atau berbuka bagi tujuan rawatan. Bagi sakit yang kritikal, tidak perlu berpuasa dan menggantikannya dengan bayaran fidyah mengikut hari yang ditinggalkan. Bagi sakit yang kuat tetapi tidak kritikal, wajib membuka puasa dan menggantikannya apabila telah sihat. Bagi sakit yang tidak menampakkan gejala tetapi memudaratkan jika berpuasa, dibolehkan berpuasa. Jika mendapat nasihat daripada doktor, maka diwajibkan berbuka puasa. Setiap pesakit perlu mengenal pasti tahap kesihatan mereka supaya dapat memanfaatkan sepenuhnya ibadah sepanjang Ramadan. Pesakit COVID-19 yang tidak menampakkan gejala atau menunjukkan gejala tidak ketara dibenarkan berpuasa tetapi wajib membuka puasa sekiranya dinasihatkan doktor yang amanah untuk berbuat demikian atas kekhawatiran datangnya mudarat jika meneruskan puasa.
Sekiranya ada tanda-tanda tidak pasti seperti demam, batuk dan sebagainya sehingga seseorang khawatir dengan kesihatannya, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa dan mengambil langkah seperti memperbanyakkan minum air atau mengambil vitamin bagi menguatkan imunisasi badan. Terdapat beberapa cadangan yang dicadangkan bagi memudahkan pesakit COVID-19 dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, mereka disarankan untuk meminta nasihat doktor sama ada mereka boleh berpuasa ataupun tidak. Pesakit COVID-19 juga disarankan untuk mengambil makanan mengikut konsep pinggan sihat, iaitu suku-suku separuh semasa bersahur agar mempunyai tenaga ketika berpuasa. Seterusnya, mereka juga digalakkan untuk mengambil biji rempeyek supaya mempunyai nutrisi yang cukup. Bukan itu sahaja, mereka juga digalakkan untuk membuat pencegahan awal dengan mengambil vaksin seperti Sinovac dan sebagainya yang telah disahkan selamat dan berkesan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah, di sini saya akan memberi sedikit rumusan, iaitu harapan apabila melaksanakan ibadah puasa bagi pesakit COVID-19. Secara keseluruhannya, sebagai umat Islam, saya berharap pesakit COVID-19 tidak mengambil mudah atau menganggap keuzuran COVID-19 itu adalah asbab untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa. Justeru, tahap nilai keuzuran itu juga perlu dinilai terlebih dahulu bagaimana keadaannya. Hal ini dikatakan kerana membatalkan puasa pada bulan Ramadan dan menggantikannya pada hari lain adalah amat merugikan. Sebagai contoh, ganjaran pahala yang bakal diterima adalah tidak sama seperti kita berpuasa pada bulan Ramadan. Oleh hal yang demikian, Islam telah mendidik kita untuk berhemat dalam melakukan suatu tindakan supaya perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan tidak akan menjadi sia-sia. Sekian, terima kasih.